Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan memaparkan jawapan terhadap dakwaan Aizam Mas'ud yang ditulisnya dalam buku Soal Jawab Isu Syiah di Malaysia, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, cetakan pertama tahun 2013, muka surat 31. Pengarang menulis, kepercayaan Imam Mahdi Syiah ini pada hakikatnya adalah batil dan palsu berdasarkan kitab-kitab Syiah sendiri. Lebih memeranjatkan lagi, kitab-kitab Syiah sendiri memperakui bahawa imam yang ke-11, iaitu Imam Al-Hasan Al-Askari, pada hakikatnya adalah seorang yang mandul. Sebagai jawapan, berikut adalah beberapa noktah penting yang perlu diambil perhatian, iaitu asal-usul tuduhan, kelahiran Al-Mahdi dalam kitab Syiah, dalil Aizam Mas'ud bahawa Imam Hasan Al-Askari alaihi salam tidak mempunyai anak, kelahiran Al-Mahdi dalam kitab Syiah, kelahiran Al-Mahdi di dalam kitab Ahlus Sunnah. Asal-usul tuduhan. Asal-usul tohmahan seperti ini datang dari Ibn Taymiyah yang menulis di dalam kitab Minhaj As-Sunnah, Tahqiq Dr. Rashad Salim, jilid keempat, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 87. Fayuqalu qad dzakara Muhammad bin Jarir At-Tabari wa Abdul Baqi bin Qani' wa ghairuhuma min ahli al-ilmi bil ansab wat tawarikh anna al-Hasan bin Ali Al-Askari lam yakun lahu naslun wala aqib. Muhammad bin Jarir At-Tabari berkata, juga Abdul Baqi bin Qani', termasuk selain daripada mereka berdua dari ahli ilmu nasab dan sejarah, bahawa Hasan bin Ali Al-Askari tidak mempunyai keturunan. Namun, kajian dan semakan dalam kitab-kitab karya Imam Tabari, sama ada tafsir At-Tabari, Tarikh At-Tabari dan Silah At-Tabari, mendapati tidak ada ungkapan bahawa Imam Hasan Askari tidak mempunyai anak sebagaimana dakwaan Ibn Taymiyah. Hakikatnya, hampir 100% syubhat yang dikemukakan oleh para penentang Syiah berasal dari keterangan Ibn Taymiyah tersebut. Dan muhakkik kitab ini, Muhammad Rashad Salim, gagal memberikan rujukan sebenar tentang pernyataan Ibn Taymiyah itu. Namun di zaman mutaakhir ini, golongan anti-Syiah cuba sedaya upaya membawa keterangan dari kitab Syiah sendiri sebagai dalil. Dalil Aizam Mas'ud bahawa Imam Hasan Al-Askari tidak mempunyai anak. Dalam muka surat 32, Aizam Mas'ud mendakwa ketika kematian beliau, iaitu Imam Hasan Al-Askari, pada tahun 260 Hijrah, kaum kerabatnya telah memeriksa sama ada terdapat di kalangan isteri atau hamba sahayanya yang mengandung, namun tidak seorang pun yang mengandung, menyebabkan harta pusaka tinggalan beliau hanya dibahagikan kepada ibu dan saudara lelakinya, Ja'far. Pihak Sultan juga telah menghantar wakil ke rumah Al-Hasan Al-Askari untuk menyiasat isteri-isteri atau hamba-hamba sahayanya, maka didapati bahawa beliau langsung tidak pernah memiliki seorang pun anak. Rujukan mereka yang membawa syubhah ini di antaranya ialah dari kitab Usul Al-Kafi yang secara ringkasnya menceritakan kerajaan Bani Abbasiyah memantau isteri Imam Hasan Al-Askari sama ada hamil atau mempunyai anak. Setelah diselidiki, kerajaan ketika itu gagal menemukan anak Imam Hasan Al-Askari alaihi salam. Namun matan riwayat yang dirujuk oleh Aizam dari kitab Al-Kafi susunan Al-Kulaini, Al-Wafi susunan Al-Kashani dan Hilyah Al-Abrar susunan Al-Bahrani, sedikit pun tidak menyatakan bahawa Imam Hasan Al-Askari alaihi salam tidak mempunyai anak. Sebaliknya, ia menunjukkan terdapat ancaman bunuh daripada pihak kerajaan Bani Abbasiyah sekiranya mereka mengetahui Imam Hasan Al-Askari alaihi salam mempunyai anak, dikarenakan para imam Ahlul Bait dikhawatiri menggugat singgah sana kekhalifahan Bani Abbasiyah. Oleh itu wajarlah
Teks riwayat ini menceritakan kerajaan Bani Abbasiyah gagal menemukan Muhammad bin Hasan al-Mahdi alaihi salam. Di dalam kitab Al-Irsyad karya Syekh Mufid, seorang ulama Syiah yang hidup di kurun keempat, jilid kedua, penerbit Muassasah Ali Bait li Ihya Al-Turath, Beirut, cetakan kedua tahun 2008, muka surat 336. Pengarang menulis, Bab Zikri Wafati Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali alaihimassalam wa mawdi'i qabrihi wa zikri waladihi. Bab mengingati kewafatan Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali alaihimassalam dan kedudukan kuburnya dan memperingati anaknya. وخلف ابنه المنتظر لدولة الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب سلطان الزمان له واجتهاده في البحث عن أمره. Dan beliau Imam Hasan Al-Askari meninggalkan anaknya Al-Muntazar demi kerajaan yang hak. Al-Askari menyembunyikan kelahirannya dan menutup urusannya akibat sulitnya ketika itu dan betapa kerasnya permintaan sultan di zaman itu, kesungguhannya mencari urusannya. Walima sya'a min madhhab syi'atil imamiyah fihi wa 'urifa min intizarihim lah falam yuzhir waladahu alaihi salam fi hayatihi wala 'arafahu al-jumhur ba'da wafatih. Apabila mazhab Syiah Imamiyah menyebarkan kabar secara meluas tentang kelahiran Imam Mahdi alaihi salam dan diketahuilah tentang penantian mereka terhadapnya, maka Imam Al-Askari alaihi salam tidak memperlihatkan anaknya tatkala beliau hidup. Tidak juga masyarakat mengenali anak beliau setelah kewafatannya. Justru itu maksud wa khallafa ibnahu al-muntazar ialah Imam Askari alaihi salam mempunyai anak. Situasi ketika itu tidak mengizinkan Imam Al-Askari alaihi salam memunculkan anaknya di khalayak ramai. Walau bagaimanapun, Imam Al-Askari alaihi salam memperkenalkan anaknya kepada orang tertentu sahaja dan rahsia kewujudan anaknya itu tidak diketahui oleh masyarakat. Kelahiran Al-Mahdi dalam kitab Syiah. Dalam kitab Mir'atul Uqul susunan Allamah Al-Majlisi, jilid keempat, penerbit Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan kedua tahun 1404 Hijrah, muka surat 2, diriwayatkan Muhammad bin Yahya an Ahmad bin Ishaq an Abi Hashim Al-Ja'fari qala qultu li Abi Muhammad alaihi salam jalalatuka tamna'uni min mas'alatika fata'adhanu li an as'alaka faqala sal. Abu Hashim Al-Ja'fari, iaitu Daud bin Al-Qasim bin Ishaq bin Ja'far bin Abi Talib, merupakan sahabat istimewa Imam Hasan Askari alaihi salam. Beliau berkata, aku bertanya kepada Abi Muhammad, iaitu Imam Hasan Al-Askari, kebesaran darjatmu menghalang aku bertanya, apakah engkau izinkan aku bertanya kepadamu? Beliau Imam Hasan Al-Askari alaihi salam berkata, tanyalah. Qultu ya sayyidi hal laka waladun faqala na'am faqultu fa in hadatha bika hadathun fa aina as'alu anhu qala bil Madinah. Aku berkata, wahai junjunganku, apakah tuan mempunyai anak? Jawab beliau, iya. Aku bertanya, jika terjadi sesuatu padamu, di manakah aku akan bertanya? Jawab beliau, di Madinah. Allamah Majlisi mengulas, Al-Hadithus Tsani Sahihun. Hadis kedua adalah sahih. Tidak hanya hadis-hadis berkenaan kelahiran anak Imam Hasan Al-Askari alaihi salam termaktub dalam kitab Syiah, malah dikuatkan lagi dengan pertemuan-pertemuan wakilnya. Antaranya ialah Muhammad bin Uthman Al-Himyari. Dalam kitab Mu'jam Al-Ahadith Al-Mu'tabarah, iaitu ensiklopedia hadis mu'tabar, karya Ayatullah Al-Syekh
Muhammad Asif Al-Muhsini, penerbit Darun Nash Al-Adyan, cetakan tahun 1394 Hijrah Syamsiah, muka surat 352. Diriwayatkan an Abdullah bin Ja'far Al-Himyari annahu qala sa'altu Muhammad bin Uthman faqultu lahu ra'aita sahiba hadzal amr faqala na'am wa akhiru ahdi bihi 'inda baitillahil haram wa huwa yaqulu Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Abdullah bin Ja'far Al-Himyari berkata, aku bertanya kepada Muhammad bin Uthman Al-Amri, apakah kamu melihat pemilik urusan iaitu Imam Al-Mahdi? Jawab beliau, benar. Pertemuan terakhir aku ialah di Baitullah Al-Haram. Beliau berkata, ya Allah, penuhilah apa yang dijanjikan kepadaku. Kelahiran Imam Al-Mahdi di dalam kitab Ahlus Sunnah. Di dalam kitab Ahlus Sunnah berjudul Al-Ta'liqat Ar-Radiyah, karya Allamah Siddiq Hasan Khan, dengan kalam Allamah Al-Albani, jilid kedua, penerbit Dar Ibni Affan, cetakan pertama tahun 2003, muka surat 151. Pengarang menulis, wa ummul Imam Muhammad bin Hasan al-mulaqab bil Hujjah wal Qaim wal Mahdi ummu walad ismuha Narjis, dan ibu al-Imam Muhammad bin Hasan yang dilaqab dengan Al-Hujjah, Al-Qaim, Al-Mahdi, ibunya bernama Narjis. Di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, karya Imam Al-Zahabi, jilid ke-13, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-9 tahun 1993, muka surat 119, di bawah tajuk Al-Muntazar, Al-Syarif Abul Qasim Muhammad bin Hasan Al-Askari. Khatimatul Ithnai Asyara Sayyidan allazina tadda'i al-imamiyyatu ismatahum wala ismata illa linnabi wa Muhammadun hadha huwa allazi yaz'umuna annahu al-khalaful hujjah wa annahu sahibul zaman wa annahu sahibus sirdabi bisamarra wa annahu hayyul la yamutu hatta yakhruj fayamla'al arda adlan wa qista kama muli'at zulman wa jura. Penutup 12 Said yang didakwa Syiah Imamiyah kemaksuman mereka, sedangkan tiada kemaksuman melainkan untuk Nabi Muhammad inilah yang diyakini sebagai hujjah Allah yang terkemudian. Beliaulah sahibat zaman, penghuni sirdab di Samarra. Beliau hidup tidak mati sehingga muncul, maka beliau memenuhi bumi dengan keadilan dan keseimbangan, sebagaimana ia dipenuhi kezaliman dan penindasan. Justru itu, Aizam Mas'ud seharusnya terperanjat dengan catatan para ulama Ahlus Sunnah yang mengakui Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar, anak Imam Hasan Al-Askari alaihi salam, sudah lahir. Malah masih banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah yang lain mengakui kelahiran tersebut. Kesimpulannya, dakwaan Aizam Mas'ud dan golongan anti-Syiah bahawa Imam Hasan Al-Askari alaihi salam tidak mempunyai anak menurut kitab-kitab Syiah adalah tidak benar. Kebanyakan tuduhan demikian berasal dari tulisan Ibn Taymiyah, manakala faktor ancaman nyawa menyebabkan Imam Hasan Al-Askari alaihi salam bertindak menyembunyikan kelahiran anaknya Muhammad dari pengetahuan umum kecuali pada sahabatnya yang terdekat. Dakwaan Aizam Mas'ud juga terlalu lemah apabila kelahiran Imam Al-Muntazar alaihi salam ini telah dicatat dalam kitab-kitab Syiah dan Ahlus Sunnah.